Okey. So jadi kalau kamu tengok tajuk utama dia amalan kita semula. Jadi kita mulakan dengan amalan kita semula, tajuk utama. Ayat pertama mula dengan tajuk utama dia, amalan kita semula menjadi peribahasa yang kita senaraikan. Buah mulut, topik hangat dalam kalangan siapa? Masyarakat. Amalan kita semula. Ayat kedua pun mula dengan tajuk utama, tema dia. Sebab tu kita senaraikan tema dan tugasannya. Amalan kita semula membawa banyak kebaikan. Sebab ini tajuk positif. So kita tulis kebaikan. Kalau tajuk negatif, keburukan. Kepada siapa? Alam sekitar dan negara. Dan apa? Negara. Okay, ayat 1, ayat 2 kita mulakan dengan ayat tajuk utama. Ayat ketiga dan keempat kita guna yang tugasan tu. So ayat ketiga kita bina ayat. Guna kata tanya, apakah langkah-langkah menggalakkan amalan kita semula? Yang ini tugasan yang kita senaraikan tadi. Question mark, tepuk dada, tanya selera. Sebab apa kita bina ayat tanya di sini? Sebab kita nak masukkan peribahasa ni, tepuk dada, tanya selera. Dan ayat terakhir, yang ni ingat, sebenarnya terdapat banyak, tulis langkah sekali saja, tak payah tulis 2 kali sebab kita dah guna kata jamak banyak. Langkah untuk menggalakkan amalan kita semula. So, ini sahaja untuk pendahuluan. Kalau saya bagi tajuk lain pun, kamu cuma ubah di sini. Tajuk utama dia saja. Dan juga tugasan. Yang lain format dia sama. Mungkin di sini kamu, yang ni masyarakat. Kalau dia cakap pasal murid, kaedah belajar secara berkumpulan, mungkin dalam kalangan murid. Ini akan bertukar. Yang ni mungkin akan tukar. Mungkin kepada remaja ke. Yang warna hitam ini, yang hitam biasa ni, yang tak highlight ni selalunya kekal. Hitam yang saya bold ini, dia tukar mengikut tajuk utama dan tugasan. Yang biru dan merah ini yang akan berubah. Itu yang saya buat color-color lain, warna-warna lain. Jadi ada soalan? Sebelum saya pergi ke tajuk lain pula, ini contoh, saya dah tunjuk penuh. Ini saya akan share dalam grup. So boleh salin. Boleh salin nanti dalam buku karangan kamu. Ada soalan? Ada, cikgu. Okay, saya gerak kepada slide seterusnya. Okey, di sini anda boleh lihat soalan latihan pendahuluan. Yang ini, dalam ini kita akan buat bersama-sama. Nanti yang lepas kelas tu saya akan bagi latihan lagi. Okey, soalan latihan pendahuluan. Latihan pendahuluan 1. Okey, tajuk karangan, amalan menabung wang memupuk sikap berjimat cermat. Huraikan usaha-usaha memupuk amalan menabung wang dalam kalangan masyarakat. Okey, dalam kalangan masyarakat. So tema atau tajuk utama dia apa? Tugasan dia apa? So peribahasa tadi. Ingat lagi peribahasa yang saya bagi tahu tadi? Buah mulut. Satu lagi? Tepuk dada, tanya selera. Ya. So sekarang saya bagi kamu masa 2 minit. Cuba kenal pasti tajuk utama dan tugasan dia. Boleh tulis di chat, Google chat tu. Chat box, boleh tulis di chat box. Okey. Logo pria dan juga
Ovia dah tulis. Okey, sebenarnya apa yang ditulis oleh Ovia lagi tepat. Okay, amalan menabung, kan saya kata selalunya tema ni 1 hingga 3 atau 4 mata perkataan saja. So amalan menabung wang memupuk sikap berjimat cermat tu dah terlalu panjang. Okay, terlalu panjang. Ambil setakat, okay, saya tulis di sini ya, anda boleh lihat. Amalan memupuk amalan menabung wang. Ini ialah tajuk utama dia. Manakala tugasan, okay, usaha okay. Ini ialah saya sudah tulis di sini ya, kamu boleh tengok di sana. Okey. So amalan menabung wang, yang ni saja dia punya tu, saya tengok saya highlight. Okey, amalan menabung wang. Dan tugasan selalunya saya katakan dia mesti dengan kata ganda. Dia mula dengan kata ganda. Selalunya, bukan semua. Usaha-usaha memupuk amalan menabung dalam kalangan masyarakat. So peribahasa ni kena memorize. Buah mulut, tepuk dada, tanya selera. Jadi, okay, kelas kita buat sama-sama. Amalan menabung wang menjadi apa? Boleh buka mic cakap? Boleh buka mic cakap ataupun boleh chat. Tulis di ruangan chat. Buah mulut dalam kalangan siapa? Masyarakat. Yang ni dia tajuk umum. Kalau tajuk umum, selalunya kita buat masyarakat. Titik. Yang kurungan tu tak perlu salin, just untuk nak ajar kamu. Okay, kemudian amalan ayat kedua pun mula dengan tajuk utama. Dengar, ayat pertama kita mula dengan tajuk utama. Ayat kedua pun mula dengan tajuk utama. Okey, kelas. Okey, amalan menabung wang membawa apa? Ini ayat tajuk positif atau negatif? Kebaikan. Okey, baik. Membawa kebaikan kepada siapa? Masyarakat. Pada masyarakat dan saya tengok di chat mungkin ada di chat. Okey, masyarakat. Kamu nak guna masyarakat pun boleh ataupun kamu nak guna sinonim. Tadi sudah guna masyarakat kan? Okey, kalau tak tahu sinonim dia, guna baliklah masyarakat. Kalau tahu sinonim dia, boleh pakai rakyat. Okey, rakyat. Kepada rakyat kan? Kepada rakyat dan negara. Ya betul. Ya betul lah. Sebab apa negara? Sebab bukannya semua orang masuk dalam tabung. Ada yang masuk dalam bank. Simpan di Amanah Saham Berhad ASB dalam bank. So kalau bank ada duit banyak, so ekonomi negara kan, pelaburan, bursa saham negara akan meningkat. So sebab tu saya tulis negara. So apakah tugasan kita apa? Apakah? Usaha-usaha Okay. memupuk amalan menabung dalam kalangan masyarakat.
kamu boleh tulis di chat box saja. Jadi tanda soal jangan lupa. So peribahasa dia apa? Ya, Tepuk dada tanya selera. ya bagus. So kena titik dulu, lepas tu baru tepuk. Tepuk dada tanya selera. Dan akhir sekali sebenarnya terdapat banyak usaha. So tengok last kali tu ini kena ingat, sebenarnya terdapat banyak guna tugasan balik. Tapi guna sekali saja usaha. Sebab apa? Sebab ada perkataan banyak di hadapan, so kita guna usaha sekali saja. Tulis balik. Memupuk amalan menabung dalam kalangan masyarakat. So tengok. Amalan menabung wang mula dengan tajuk utama, menjadi pakai peribahasa buah mulut dalam kalangan siapa? Masyarakat. Ayat kedua pun mula dengan tajuk utama, amalan menabung wang membawa, sebab ini tajuk positif, so membawa kebaikan kepada siapa? Masyarakat dan negara pun boleh, tapi kalau kamu tahu sinonim untuk masyarakat, pakai rakyat. Rakyat dan negara. Kalau nak pakai masyarakat pun, masyarakat balik pun tiada masalah, tak salah. Tapi kalau anda guna sinonim, maksudnya markah kosakata anda, vocabulary anda tinggi sikit. Kemudian apakah usaha-usaha memupuk amalan menabung dalam kalangan masyarakat? Tugasan. Ayat ketiga guna tugasan dengan bina ayat tanya. Tepuk dada tanya selera peribahasa. Sebenarnya terdapat banyak usaha memupuk amalan menabung dalam kalangan masyarakat. So ini Baik, ini 4 ayat tau. Kalau nak cikgu saya nak tambah satu lagi ayat, boleh. Ini pun mula dengan amalan menabung. Yang kedua pun mula dengan amalan menabung. Ketiga pun kamu boleh mulakan dengan amalan menabung. Macam tadi logo pria tulis. Kamu boleh ambil ayat daripada mana? Yang ini. Amalan menabung wang memupuk sikap berjimat cermat. Boleh tulis di sini sebagai ayat ketiga. Ayat tambahan. Kalau dalam tajuk ada, ambil tulis sajalah. Okay, kalau kamu nak panjangkan lagi. Kalau rasa tak yakin, 4 ayat cukup. Okey, kelas. Ini baru latihan 1. Faham? Faham cikgu. Jelas Jelas Cikgu, Ya. saya ada soalan. Ya, tanya. Cara cikgu saya ajar Ya. lain. Tapi dekat situ cikgu mention yang peribahasa tepuk dada tanya selera tu dalam satu ayat. Boleh ke macam tu? Bagaimana dalam satu ayat? Maksudnya kamu nak sambung? Cikgu saya, contoh cikgu saya ajar Sambung. yang peribahasa tu kena tulis dalam ayat. Tapi dekat situ cikgu tulis terus peribahasa saja. Boleh ke macam tu? Okey. Dia untuk kebanyakan peribahasa memang kita sambung. Kita akan sambung. Tapi kenapa saya tulis di situ, saya guna ayat besar? Sebab ada tanda soal. Nampak? Ada tanda soal. Memang kalau maksudnya amalan menabung ni, dia ada satu lagi peribahasa. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Kita perlu menyimpan wang ke dalam tabung supaya lama kelamaan kita akan dapat hasil yang banyak kerana, sambung terus, kerana sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Okey? Faham? Yang tu ya sambung. 90%, 95% ya memang sambung terus. Jangan tulis peribahasa satu ayat yang asing. Kena sambung. Tetapi why yang ini saya letak asing? Kerana apakah usaha-usaha memupuk amalan menabung dalam kalangan masyarakat? You nampak ni? Question mark. Tanda soal. So, jawapan kepada soalan ini saya jawab dalam peribahasa.
So tepuk dada tanya selera, maksudnya tanya kepada diri sendiri. Untuk kes ini, ya boleh berdiri satu ayat yang asing. Sebab ada tanda soal. Tak ada tanda soal, mesti sambung, bukan ayat asing. Faham Krishna Sri? Faham cikgu. So itu so satu soalan yang baik, bagus. Sebenarnya saya nak jelaskan dah tu. Kalau tak ada soalan saya memang nak jelaskan sebab saya takut nanti bahagian isi, mungkin pada bulan hadapan saya ajar bahagian isi, kamu tulis asing. Sekolah saya pun pelajar dia tulis satu ayat asing, tak boleh macam tu, salah. Kena sambung kecuali untuk yang ni. Sebab dia ada tanda soal. Ya, ada soalan lain? Tak ada cikgu. Ada cikgu. Okay, lagi satu saya nak beritahu, peribahasa untuk amalan menabung ni selain yang ni untuk peribahasa pendahuluan. Untuk isi, kalaulah pasal amalan menabung, berjimat cermat, kalau kamu buat latihan ataupun peperiksaan di sekolah, pastikan anda boleh guna peribahasa ni di perenggan isi, iaitu sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Maksudnya kita mula menabung sikit-sikit, lama-lama kamu boleh nampak hasil dia. So kalau pasal wang, pasal menabung, berjimat cermat, jangan lupa peribahasa ni. Okey. Yang ni boleh buat sendiri. Saya bagi masa 5 minit. Cuba buat dulu. Boleh buka mic cakap ataupun chat lah. Google Chat, senang. Semua orang boleh lihat kan. Cari tajuk utama dia, cari tugasan dia dan tulis perenggan lengkap dia. Kamu nak type tulis di chat pun boleh. Kamu nak hantar di Telegram pun boleh. So saya akan sembang on the spot sekarang. Saya akan sembang on the spot. So at least sekurang-kurangnya 3 orang. Kalau 3 orang sudah hantar, berhenti. Yang lain tak payah hantar. So saya semak 3 orang tu, daripada 3 orang tu kamu boleh self-marking. Semak sendiri. 3 orang awal saja saya akan semak. Kalau hantar di chat, saya akan semak secara lisan. Kalau hantar di Telegram, saya boleh semak. Okay. Ada 3 orang. Logopedia, gejala sosial dalam kalangan remaja. Kabines, gejala sosial, bagus. Si Widya, gejala sosial dalam kalangan remaja. Okay, buat dulu tugasan dia. Nanti saya beritahu tugasan. Okey kelas, sambil itu kelas ini ialah salah satu cara menghasilkan pendahuluan. Okey, ada banyak cara. Saya tahu cikgu kamu ada ajar pelbagai cara yang lebih hebat, lebih bagus, tapi saya tak boleh ajar yang sangat bagusnya atau sangat teruknya. Dalam kelas ni kita terdiri dari pelbagai tahap. Ada yang sangat bagus, ada yang sederhana, ada yang SPM ulangan. So saya kena ajar yang standard yang semua boleh faham. Okey, jadi ini yang paling mudah, senang diingati lah. Jika ada anda, guru kelas anda, guru mata pelajaran anda ajar yang lebih baik, teruskan. Mungkin kamu boleh tambah 1-2 ayat saya punya tu dengan cara guru kelas atau guru mata pelajaran kamu ajar itu. Okey, kita tengok di chat. Tema Darshini. Okey, lengkap. Okey, yang Darshini buat tu saya terima. Gejala sosial, tema dia. Kita tak ambil semua dalam kalangan remaja sebab dalam ayat kita kan sudah ada di tepi sana dalam kalangan. Lepas tu dalam kalangan remaja tu nanti kita akan guna juga ayat ketiga.
ayat tugasan tu kita guna. Jadi ambil gejala sosial juga. Jadi bagus. Yang orang lain cuba, tahniah, terbaik anda mencuba. Tak ada orang yang salah. 70% betul, 80% betul. Yang anda semua ni hebat lah. Jadi yang paling tepat, tahniah dari sini. Tema gejala sosial, tugasan, cara-cara mengatasi gejala sosial lah. Dalam bila kita type, dia akan jadi C. Tapi dalam karangan kamu tulis S sosial dalam kalangan remaja. Okey, peribahasa, buang mulut, tepuk dada, tanya selera. Jadi saya tengok Oviga sudah tulis perenggan lengkap dan juga Vijay Darsin sudah juga tulis. Okey, Kirtana Sri ada. Okey, untuk gejala sosial punya peribahasa. Tadi amalan menabung, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Untuk gejala sosial, ini satu peribahasa yang baik. Kurang ringgit boleh dicari, kurang akal habis bicara. Boleh guna pada perenggan isi. Okay, orang lain boleh ambil note, take note lah yang ni. Sebab tu saya suruh mesej dalam Google Chat ataupun Telegram. Kalau Telegram memang ada di sana. Jadi saya baca yang Vijay ni, gejala sosial menjadi buah mulut dalam kalangan remaja. Okey. Gejala sosial membawa keburukan kepada remaja dan negara. Bagus. Apakah cara-cara mengatasi gejala sosial dalam kalangan remaja? Tepuk dada, tanya selera. Sebenarnya terdapat banyak cara mengatasi gejala sosial dalam kalangan remaja. Bagus. Jadi Vijay, kamu boleh copy dan paste ini ke dalam Telegram. Saya tengok Oviga. Buah mulut dalam kalangan remaja, gejala sosial membawa keburukan. Okey, bagus. Apakah cara-cara mengatasi gejala sosial dalam... Okey, yang lain semua betul lah. Jadi, kamu ingat tak tadi saya suruh kalau boleh, jika boleh, cari sinonim. Tadi awal-awal kamu kata dalam kalangan remaja, betul? Mungkin untuk yang kedua, gejala sosial membawa keburukan kepada anak-anak muda. Sinonim untuk remaja, anak-anak muda. So, tukar. Yang ni tak apalah, next time. Next latihan. Okay. Kalau boleh. Tak boleh jangan tukar. Kalau kamu tahu 50-50 saja, jangan tukar. Jika tahu 100% baru tukar. So, membawa keburukan kepada generasi muda ataupun anak-anak muda. Bagus kita nasi, generasi muda atau anak-anak muda. Boleh guna sinonim. Sebab kita tak mau stereotype. Stereotype ni kita ulang balik. Macam pemeriksaan kan kita tak ada idea. So bila kita guna sinonim banyak, memang masuk sama tapi perkataan lain ada markah kosakata. Tapi jika anda tak boleh tidak boleh, tak tahu, tolong jangan pandai-pandai buat. Nanti salah, habis salah satu perenggan. Jika betul-betul yakin baru buat. Itu sudah ada di sini. Dan saya tengok, saya rasa di Telegram sudah hantar. Okey, terima kasih. Okey, jadi saya takkan tulis di sini. Ini contoh. Okay, kita bergerak kepada latihan pendahuluan 3. Okay, sebelum tu, gejala sosial negatif. So, membawa keburukan. Okay, itu yang ditulis oleh Vijay dan juga Oviga. Okay, yang ini. Okay, saya bagi lagi 5 minit. Okay, Oviga, tema dia pencemaran alam sekitar. Manakala tugasan, ya, kaedah-kaedah yang dapat dilakukan untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar di negara kita, betul. Jadi peribahasa dia, orang lain, ada tak orang yang baru? Saya tengok sesiapa ni. Gayatri ke, Harish ke, Logendran ke? Peribahasa? Dari tadi peribahasa yang sama saja. Buang mulut, satu lagi.
Okey, Haris, terima kasih. Betul Terima kasih Haris. Betul. Tepuk dada tanya selera. Okey. Perenggan lengkap. Sila kalau perenggan lengkap tu di chat box sini dan juga hantar di Telegram. Ya, pencemaran alam sekitar menjadi buah mulut dalam kalangan masyarakat. Pencemaran alam sekitar membawa keburukan kepada rakyat dan negara. Bagus, Omega. Kamu sudah guna sinonim masyarakat, rakyat. Apakah kaedah-kaedah yang dapat dilakukan untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar di negara kita? Tepuk dada tanya selera. Sebenarnya terdapat banyak kaedah mengurangkan pencemaran alam sekitar di Malaysia. Bagus. Tepat. 100%. So dia ada guna sinonim, ada guna peribahasa dan boleh hantar ke dalam Telegram. So orang lain mungkin dia boleh salin terus. Okay. Okay, lagi satu saya nak beritahu, kaedah-kaedah tu maksudnya saya ada typing error, cadang saya tambah A di situ, typing error, cadangkan saja, tak ada A di situ. So kaedah-kaedah ni dia sama dengan langkah, cara, usaha, kaedah, semua sama. Saya saja guna kaedah, saya takut nanti dalam karangan keluar kaedah-kaedah, apa itu kaedah? Jangan blur, jangan pening. Kaedah itu sama masuk dengan cara, langkah, usaha. Okay, baik. Yang keempat. Okay, cuba buat. Sorry. Okay. Cuba buat. Nanti yang benda yang keempat. Okay. Bagi peluang orang lain pula yang ada dalam talian ni. Okay, Gayatri, Abhirami, Ravin Preet, Tasmila, mungkin anda boleh cuba buat perenggan lengkap. Kebaikan-kebaikan menganjurkan rumah terbuka ketika musim perayaan. Ketika musim apa? Ada saya tulis situ kan? Ketika musim apa? Kenapa berhenti sampai musim saja? Yang bawah tu? Musim apa? Ketika musim apa? Musim Inventary Okay, musim perayaan Okay, typing errors tu musim perayaan. So amalan terbuka kamu tahu Open house.
setiap kali menjelangnya musim perayaan. Tapi disebabkan pandemik ni 1-2 tahun kita tak dapat buat amalan yang cukup baik ni ya. Jadi peribahasa dia dan penggal lengkap. Okay, saya nak tengok di situ. Ini akan mengelirukan kamu sedikit. Sedikit dia akan mengelirukan. Kita tengok macam mana kamu buat. Okay, orang lain, orang baru boleh senaraikan peribahasa. Sudah latihan keempat sekarang. Peribahasa apa? Orang baru Okey, Tasmila tadi dia buat ada pencemaran alam sekitar. Okey, bagus. Dalam ni kamu guna short form, singkatan, tak apa. Dalam karangan, dalam buku nak tulis nanti, jangan guna short form. Okey, lagi satu saya nak komen Tasmila. Apakah kaedah-kaedah tak ada yang kaedah-kaedah untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar dalam kalangan masyarakat? Question mark, jangan lupa. Kalau tak ada question mark, peribahasa tu jadi salah sebab dia berdiri ayat asing. Kena ada question mark, tanda soal. Jangan lupa letak tanda soal depan masyarakat tu. Sebenarnya terdapat banyak kaedah. Banyak kaedah sekali saja. Tasmila, kaedah sekali saja. Sebab ada perkataan banyak, kita guna kaedah sekali saja. Faham Dapat untuk mengurangkan pencemaran. Okey. Mengurangkan pencemaran alam sekitar di negara kita. Di yang last kali itu Tasmila, mengurangkan pencemaran alam sekitar di negara kita. Sebab you tengok tugasan yang 3 ni di negara kita. Tugasan tu di negara kita. So betul kan? Tasmila, saya sudah verbally correct kamu. Verbally sudah semak secara lisan. Okey, amalan rumah terbuka menjadi buah mulut dalam kalangan masyarakat Malaysia. Okey, dalam kalangan rakyat Malaysia, amalan rumah terbuka membawa kebaikan kepada penduduk Malaysia dan tak payah penduduk Malaysia dan negara, kepada masyarakat dan negara. Penduduk Malaysia dan negara. Boleh tapi kurang sesuai. Tak cantik sangat. Kamu tulis kepada, tadi dah guna rakyat Malaysia, guna masyarakat dan negara. Apakah kebaikan-kebaikan menganjurkan rumah terbuka ketika musim perayaan? Sebenarnya terdapat banyak kelebihan. Okay, dia ada pakai kelebihan sinonim. Kelebihan menganjurkan rumah terbuka ketika musim perayaan di Malaysia. Ini yang saya nak bagi tahu trik dia. Sebenarnya yang bawah tu pun saya kata membawa kebaikan keburukan. Itu pun kebaikan. Jangan repeat, kalau boleh jangan repeat 3 kali kebaikan tu. Mungkin yang first tu membawa faedah kepada rakyat, kepada masyarakat dan negara. Yang kedua, guna kebaikan. Yang ketiga, terdapat banyak kelebihan. Baik, macam tu. First tu membawa kebaikan. Membawa manfaat. Tukar jadi manfaat. Ataupun pakai kebaikan. Yang ketiga, apakah manfaat menganjurkan rumah terbuka ketika musim perayaan? Ataupun apakah faedah-faedah? Tukar. Yang ketiga, kelebihan. Macam tu. Dia tiga-tiga ni, kebaikan, kelebihan, manfaat, faedah, sama masuk. Tapi bila kita guna ayat berlainan, perkataan berlainan tapi maksud yang sama, kita dapat markah kosakata yang lebih. Okey, faham tu So kamu edit sikit Oviga, masuk dalam Telegram. Dan ini okey, kita masuk yang terakhir. Ini topik yang cukup hot dan mungkin boleh ditanya dalam lisan, karangan atau rumusan. Teruskan. Ini saya tak bagi apa bawah. Langsung tak ada apa. Soalan ini saja. Okey, tema rasuah.
kesan-kesan gejala rasuah kepada negara kita. Okey, tulis tengok ayat lengkap, perenggan lengkap. Tulis di chatbot dan juga copy masuk ke Telegram. Buat dulu. Tengok. Okey, Ravina Prit kau, okey, orang baru tulis. Okey. Perbeza rasuah menjadi buang mulut dalam kalangan masyarakat dan negara. Masyarakat saja, tak ada negara. Rasuah membawa keburukan kepada rakyat dan negara. Okey, apakah kesan-kesan gejala rasuah? Ejaan rasuah kepada negara kita. Pada data tersebut sebenarnya terdapat banyak impak gejala rasuah kepada negara kita. Bagus, Omega. Tetapi kamu tengok Ravina Prit, dia mulakan dengan amalan rasuah. Bagus. Dia faham sebenarnya macam kata kerja kan, rasuah belajar secara kalau ada yang mula dengan tajuk utama dia jika mula dengan kata kerja. Macam rasuah ni dan satu lagi contoh belajar secara berkumpulan. Ini semua kata kerja. Kita tak boleh mulakan ayat dengan kata kerja. Mesti dengan perasaan nama. Kan FN, ada ingat pola ayat dia? FN, FK. Biasa kamu ada belajar ni. Kita kena mulakan dengan pola ayat perasaan nama. So untuk itu, di depan kamu kena letak isu rasuah. ISU, isu rasuah ataupun amalan rasuah. Macam Ravina Prit ni tulis. Bagus Ravina. Anda arif pasal hal ini. So amalan ataupun isu rasuah menjadi buang mulut di kalangan salah. Tak boleh di ni hanya sebelum tempat saya tinggal di Pulau Pinang macam tu. Ataupun dengan kata kerja. Dia rapat dengan kata kerja. Poster itu dilukis oleh adik.
Macam tu boleh. So kena dalam kalangan masyarakat. Amalan rasuah membawa keburukan. Okey, keburukan, kebaikan maksimum 2K saja, bukan 3K. Kesalahan ejaan ni. Mungkin soalan macam ni akan tanya dalam kertas 2, kesalahan ejaan. Kebaikan, keburukan maksimum 2K saja, bukan 3K kepada generasi muda dan bagus. Generasi muda dan negara. Apakah langkah-langkah mengatasi amalan kegiatan rasuah? Okey. Kita punya tugasan kesan, bukannya langkah. Tu kena tengok tugasan tu. Yang obvious tu, tugasan kita kesan. Jangan terikut-ikut yang daripada sebelumnya. Kali ni saya tak pakai langkah, saya pakai kesan. Ini untuk uji kamu. Jadi sebenarnya apakah kesan gejala rasuah kepada negara kita? Tepuk dada tanya selera. Sebenarnya terdapat pelbagai, bagus. Banyak ganti dengan pelbagai usaha yang dapat kita lakukan. Tapi tak boleh ya. Kamu sudah lari dia punya tugasan, kamu terikut-ikut yang soalan sebelum ni. Sebenarnya terdapat pelbagai kesan gejala rasuah kepada negara kita. Okey? Bukan apa, kamu bukan tak tahu, kamu terikut-ikut daripada soalan yang sebelum ni. Jadi dari segi teknikal saja kamu salah, Ravina Pri, tetapi dari segi tata bahasa yang apa tu, kata kerja tu tak boleh mula kata dengan fasa nama, anda cukup baik, bagus. So Omega semua terdapat okey. Rasuah menjadi buah mulut dalam kalangan masyarakat dan negara. Masyarakat cukup, negara jangan lagi. Rasuah membawa keburukan kepada rakyat dan negara. Ini okey. Cuma kamu tambah di hadapan amalan rasuah ataupun isu rasuah. Tambah tu cukup. Apakah kesan-kesan gejala rasuah kepada negara kita? Tepuk dada tanya selera. Sebenarnya terdapat banyak impact, ya bagus. Sinonim, impact ya. Kesan, impact, akibat. Ini semua sinonim. Gejala rasuah kepada negara kita, bagus. Jadi kelas, di sini tengok, hari ini kita belajar karangan. Tapi dalam karangan ini, saya sudah selitkan peribahasa. Tepuk dada tanya selera. Buang mulut, sedikit-sedikit, lama-lama, jadi bukit. Lepas tu ada kita punya pelajar juga, ada beri satu peribahasa yang baru. Biar kurang duit tapi jangan kurang akal. Tengok peribahasa kita belajar. Lepas tu saya ajar masuk juga tata bahasa. Keburukan, kebaikan maksimum 2K saja, bukan 3K. Betul tak? So tengok, walaupun ajar karangan, peribahasa saya bagi tahu. Ejaan saya bagi tahu. Macam mana ejaan. Semua okey, frasa, pola ayat tu. Macam mana nak mulakan ayat pun saya bagi tahu. So bukan, dalam karangan kita masuk juga tata bahasa, peribahasa semua. Okey, so Oviga, kamu boleh copy masuk, cuma tambah amalan atau isu rasuah di hadapan. So Ravina, kamu betulkan yang ayat 3 dan 4 itu tugasan. Kesan-kesan gejala rasuah kepada negara kita. Ini okey, dan sebelum kita berakhir, ini ialah latihan yang saya akan bagi. Sekejap, saya belum share lagi. So sebelum tamatkan kelas, yang ni saya akan share dalam Telegram. Okay, ini dalam bentuk PDF. So tak payah salin soalan apa semua. Kamu nak print lekat, itu terpulang kepada kamu. So inilah. So ni contoh soalan SPM 2012. So, yang ni dia dah bagi tahu lah tema dan tugasan. Cuba buat perenggan lengkap. Kemudian ni soalan kedua, faedah-faedah belajar secara berkumpulan. Mana dia punya tugasan? Kalau tugasan dia mula dengan kata kerja, sila tambah frasa nama di depan. Jadi belajar secara berkumpulan. Itu tugasan tajuk utama dia. Tapi mula dengan kata kerja, belajar. So kena tambah di depan tu aktiviti belajar secara berkumpulan. Amalan belajar secara berkumpulan kena tambah.
So saya bagi 5 soalan. Soalan 1, soalan 2, ni soalan 3. SPM 2011. Ini SPM 2019 kalau tak salah saya soalan ni. Dan ini. Semua soalan yang saya bagi ni soalan-soalan past year question, soalan-soalan SPM tahun-tahun lepas. Pada bahagian karangan. Karangan respon terbuka ataupun karangan berpandu yang ada gambar. So sila buat dan berdasarkan apa yang kita belajar hari ni, yang dihantar di Telegram tu saya akan semak. Okay, yang ini kamu buat, kamu boleh self-semak, self-marking. Dan juga boleh tunjuk kepada guru mata pelajaran kamu. Bagi tahu dia, cikgu saya ada buat ini, boleh tolong semak tak? Boleh bagi kepada guru mata pelajaran kamu. Okay, saya akan semak yang akan ada dalam Telegram ni. Okay, ada apa-apa soalan anda boleh tanya daripada pagi sehingga malam 12. Sebelum 12 malam lah tanya. Dan mungkin saya tak akan respon on the spot, saya akan respon lambat. Selalunya tengah malam baru saya respon. Kalau saya sempat respon on the spot, saya akan respon. Jadi apa-apa tanya dalam Telegram supaya semua orang dapat tahu manfaat, semua orang dapat belajar. Kalau PM pada saya dan anda saja tahu. Okey, jadi sebelum kita tamatkan kelas, ada apa-apa soalan? Tak ada, cikgu. Ada cikgu. Okey, jika tiada, saya ucapkan terima kasih kerana mengikuti kelas. Dan jangan lupa 2 amalan itu, baca berita, dengar berita dan juga baca surat khabar atas talian. Okay, so kita jumpa lagi pada... Okey, sebelum tu saya nak lupa beritahu. Minggu depan tak ada kelas sebab cuti sekolah, 17 tu September tiada kelas. So kelas kita akan bersambung balik pada 24 September. Okay, so 17 tu walaupun tak ada kelas, saya mungkin hantar kerja offline. Kerja karangan macam ni, soalan-soalan lain, soalan past year question, saya akan hantar kerja offline ataupun rakaman video. Saya ada buat banyak rakaman video tentang pengajaran, karangan, rumusan, novel. Mungkin saya akan hantar mana-mana video, bukan dalam grup, link YouTube. Saya akan upload dalam YouTube, link YouTube tu saya akan hantar. Kamu boleh tengok link YouTube tu, video tu dan buat latihan berdasarkan video tu. So bila tak ada kelas, cuti sekolah, public holiday ataupun saya terpaksa batal, saya akan beri secara offline kerja ataupun upload video dalam YouTube. Kamu tengok YouTube dan buat latihan tersebut. Saya akan bagi alternatif macam tu. Okay, jangan risau. So setakat itu saja. Sekian, terima kasih. Anda boleh live. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu.